hari tu aku ada beli satu gaming earphone jenama Baseus. Dan setelah aku godek-godek dan aku dah pakai beberapa bulan, so aku boleh rumuskan yang gaming earphone ni dia tak sesuai dengan aku. Dan aku boleh katakan yang agak menyesal kalau aku beli gaming earphone ni. Dan memang aku beli pun gaming earphone ni. Jadi konklusinya aku dah bagi tahu pada awal-awal video ni. Dan jom kita tengok review gaming earphone Baseus H15. Roll it. Yang pertama sekali kita tengok dia punya kotak dahulu. So ini adalah dia punya bentuk kotak tu. Ini aku dah buka. Dan ni kotak dia. Belakang ni ada gambar orang. Dan dekat sini dia ada tulis dual microphone design, 3.5mm audio interface dan earbuds. Korang boleh tengok kat sini dia ada external microphone yang korang boleh attach. Memang gaming earphone punya earphone lah. Aku tak tahu nama dia apa. Aku rasa dekat sini dia ada tulis H15. Ok, bila korang dah buka ni, dia dah ada bulat kat sini kan. Memang rasa macam senang. Korang tolak je, dah buka. Dan kat sini ada dia punya gambar. Korang buka je macam ni. Dan korang boleh nampak ada earphone lah dekat sini. Dan kat sini dia bagi satu ear tips. Satu ear tips yang spare, yang sama saiz dengan earphone dia. Aku lupa nak bagi tahu. Yang Baseus ni dia bagi stiker dalam kotak. Memang sangat-sangat dan sumpah style dan tak pernah aku unbox. Mana-mana earphone dia bagi stiker dalam kotak. Dan ya, agak cute. Dan ini adalah dia punya earphone. Korang boleh tengok. So itu saja untuk unboxing Baseus H15 ni. Sebelum apa-apa, kita nak sentuh pasal dia punya build quality. Bagi aku dia punya build quality sangat-sangat berpatutan dengan harga yang dia tawarkan. Kalau korang boleh tengok dia punya design ataupun dia punya build quality macam plastik je. Dan apa yang menariknya, dia ada macam unsur-unsur gaming pada dia punya design. Kalau korang boleh tengok dekat sini, dia ada macam warna merah, ada hitam dan ada macam Y macam tu. Memang sangat-sangat cantik bagi aku. Dan dia punya saiz pun agak besar kalau korang boleh tengok kat sini. Ianya kelihatan agak solid. Tapi cuba korang bayangkan kalau warna merah ni kat belakang ni, dia ada LED, lampu LED. Bagi aku itu lagi style dan lagi cantik. Dan kalau boleh dia berkelip-kelip kan. So yeah, I think Baseus should keluarkan satu lagi earphone. Dan dia boleh letak lampu LED kat belakang ni. Habis pasal dia punya build quality, so jom kita pergi kepada dia punya sound quality. Dia punya sound quality aku akan kategorikan kepada 3 jenis sound. Yang pertama, bunyi dia biasa-biasa saja. Yang kedua, bunyi dia bass dia sedap tapi volume dia acceptable range. Dan yang ketiga adalah korang boleh volume yang sangat tinggi, yang mana beberapa ataupun sesetengah orang je yang boleh tahan dengan volume tu. Dan aku boleh tahan dengan volume yang kuat macam tu, tapi dia punya bass kurang. So dekat manakah Baseus H15 ni kalau dari segi korang nak dengar lagu? Bagi aku Baseus H15 ni dia berada di antara 1 dan juga 2. Sebab apa? Sebab Baseus H15 ni dia boleh bagi kau satu volume yang sangat kuat. Sebab korang boleh maksimumkan dalam phone korang, dan selepas tu korang boleh increase lagi dia punya volume melalui dia punya control bar tu ataupun dia punya function control kat sini. Korang hanya boleh slide saja dan korang boleh increasekan lagi dia punya volume. Tapi bass yang ada pada H15 ni bagi aku dia tak rasa sangat. Walaupun korang tak gunakan high volume dengan menggunakan dia punya functional control ni, bagi aku dia punya bass memang agak-agak kurang walaupun korang hanya maxkan volume tu pada phone saja. So kalau aku ni yang jenis suka dengan lagu stress-stress, aku suka dengan lagu kuat-kuat, aku rasa
Bassist H50 ni tak sesuai dengan aku kalau aku nak dengar lagu. Dan tambah lagi, sound yang ada pada H50 ni dia adalah sedikit punchy ataupun dia lebih sharp, dan itu ada dia punya kekurangan dan juga kelebihan. Dia punya kekurangan, kalau korang dengar lagu dia kalau korang dengar lagu yang jenis high beat, dia tak berapa nak feel sangat. Dan dia punya kelebihan, kita akan pergi kepada next segment. Jadi memandangkan Bassist H50 ni dia adalah gaming earphone, so aku akan sentuh macam mana pengalaman gaming dengan Bassist H50 ni. Bagi aku, pengalaman gaming dengan Bassist H50 ni sangat-sangat baik. Dia punya sound yang dikeluarkan oleh Bassist H50 ni sangat-sangat baik. Macam aku cakap tadi, dia punya sound dia agak punchy dan sharp. Dan apabila korang bermain PUBG, dia punya bunyi senapang tu memang sedap dengar. Memang korang betul-betul berada dalam game tu. Kalau footstep tu tak ada masalah, korang boleh dengar kiri dan kanan. Tapi dia punya sound dia memang superb. Bila korang main game, korang tembak pang, dia bunyi tu macam sakit telinga. Dia agak macam sesetengah orang je yang boleh ada feel. Kalau korang boleh tahan dengan audio yang kuat, korang yang jenis suka berada dalam keadaan gaming, dia punya senapang bunyi dia memang superb, memang aku suka. Bagi aku dari segi sound quality dalam aspek gaming, yes, H50 ni adalah terbaik. Dari segi penggunaan, bagi aku dia hanyalah seperti earphone biasa. Dan apa yang membuatkan Bassist H50 ni adalah sedikit unik, aku pun tak pasti nama dia Bassist H50 ke tak, tapi aku akan sebut Bassist H50 lah. So Bassist H50 ni bagi aku dia mempunyai satu rekaan yang agak versatile. Versatile kot kita panggil dia kan. Disebabkan dia mempunyai satu mic yang mana dia boleh attach dekat sini, dan korang boleh pasang kat sini, dan korang boleh main game, dan audio korang memang tak ada masalah lah kalau korang nak main game. Dan korang tak perlu nak macam ni. Kan biasa kan, korang kena dekatkan dekat sini, dekat mulut ni, dan korang main game ke ataupun korang tengah voice call ke kan. So korang tak perlu ada masalah seperti ini. Kena angkat ni, korang dah dapat masukkan dekat sini, letak kat sini, settle, khalas. Bukan tu saja, untuk call apa semua memang tak ada masalah. Dan apa yang menarik, macam aku cakap tadi, dia mempunyai slider kat sini. Bila korang nak kuatkan, korang je slide saja. Korang slide saja. Dan dia punya slider ni bukannya bila korang slide untuk tambahkan dia punya volume, dan dia punya volume tu akan sampai pada tahap yang korang nak, so korang kena slide balik ke tengah. Dia bukan macam tu. Dia macam kalau korang slide sikit, dia akan kuat sikit. Sampai ke maximum volume, dan dia akan jadi maksimum lah. So dia bukannya korang kena slide dan korang kena slide back ke tengah. Tak, dia macam ke hujung akan jadi kuat, dan ke belakang akan jadi kurang dia punya volume. So akhir sekali, ini adalah yang paling crucial, yang mana sebab kenapa aku cakap benda yang pertama-tama sekali dalam video tadi kan. Sebab kenapa? Ini adalah sebab dia punya keselesaan semasa korang memakainya. Sama ada dari segi gaming ataupun korang pakai hanya untuk dengar muzik saja ataupun untuk voice call. Voice call? Apa tu? Voice call. Yeah. Kalau semasa gaming, kita anggarkan korang pakai, dan korang pakai benda ni, mikrofon. Korang letak dekat telinga kan. Sebelum korang pakai benda ni, aku nak komplain dia punya ni dahulu. Dia punya earbuds ni ataupun earphone ni sangat-sangat besar, dan dia punya grip memang tak grip. Untuk telinga aku sajalah. Dan disebabkan dia bagi ear tips yang sama saiz, so aku tak boleh, kalau aku tukar pun hasil dia sama, masih lagi tak grip. Okey, itu satu. Yang pertama, dia tak grip. Yang kedua adalah dia besar. Okey, korang tengok ni, memang sangat-sangat besar. Dan disebabkan dia ada tali dekat sini, dan dekat sini dia besar, dia akan menyebabkan ada satu daya yang akan tertarik ke bawah macam ni. So bagi aku memang sangat-sangat tak best kalau aku pakai lah. Okey, lepas tu kita cuba untuk letak benda ni kali kan. Bila aku letak benda ni, okey, yang pertama dia dah tak grip. Bila korang letak benda ni,
memang habis lah. Letak dekat telinga, memang dia tak grip. Lagi satu dengan ada daya kat sini, dan lagi satu daya yang agak berat dia punya mikrofon ni, dia akan buatkan dia tertarik ke bawah, dan ya, dia akan jadi selalu goyang dan membuatkan korang punya telinga sakit. Dan kenapa dia sakit? Sebabkan korang boleh tengok dia mempunyai satu ada jalur-jalur ataupun lajur ataupun jalur, aku lupa macam dia ada satu, orang cakap apa, dia ada satu garisan yang mana membolehkan buat korang bila dia tergeser dekat telinga korang, dia akan buatkan korang punya telinga rasa sakit. Dan kalau korang nak tahu berapa minit aku boleh bertahan dengan pakai benda ni, adalah dalam lebih kurang 15 minit ataupun 10 minit saja aku boleh bertahan dengan aku pakai benda ni. Dan selepas daripada 20 minit ataupun selepas daripada 15 minit, aku dah tak tahan. Dan dia punya sakit tu memang tak boleh bawa bincang. Bagi aku tak adalah sakit sangat kan. Cuma bila kita pakai something, dia akan buatkan rasa sakit. Dan ada sakit yang kita boleh terima, ada sakit yang kita tak boleh terima. Tapi sakit yang ni memang aku tak boleh terima sangat, sebab memang sangat-sangat sakit bagi penggunaan aku. Bukan tu saja, kalau korang tengok dekat sini, dia punya getah ni, dia ada satu macam space tau dekat sini. Dia ada satu space yang mana dia punya getah tu dia tak grip ataupun dia tak masuk mesh dengan dia punya plastik yang kat sini. Nanti aku akan zoomkan, aku akan tunjukkan dekat korang. Dan itu kadang-kadang dia akan terkena korang punya telinga, dan plastik yang keras tu kena dekat telinga, macam mana korang rasa? Mesti sakit kan? So itu adalah sebab kenapa aku keluarkan rumusan pada awal video tadi. Jadi konklusinya memang tak sesuai dengan penggunaan aku sebagai seorang yang jenis dengan muzik yang high beat dan kuat, dan juga seorang gamer yang tak berapa nak gamer sangat, ya. Dan yes, aku yang tak berapa nak gamer sangat. Kalau korang seorang yang gamer, ya, maybe korang akan dengar sound tu okey, dan dia punya keselesaan tu macam mana, itu adalah dia punya persoalan dia. Dan yes, ini adalah pendapat aku saja, dan aku tak syorkan dekat korang ataupun apa-apa. Aku tak suruh korang jangan beli ke apa, tapi ini adalah pendapat aku tentang Bassist H15. Mungkin dekat telinga korang okey, dekat telinga aku tak okey. Mungkin produk yang korang dapat okey, mungkin produk yang aku dapat tak okey. So, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk jumpa di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe aku punya channel. Dan jumpa lagi. See ya. Terima kasih.